Perempuan mesti dah mahir makhraj huruf macam mana perempuan cakap macam biasa ni. Kena cepat aja. Perempuan mesti cepat. Mesti bila kita sebut makhraj huruf ada berapa? Makhraj huruf yang asal, yang asas, yang utama ada 5. 5 tu perempuan mesti dah mahir dah. Lagi satu tentang homework, kita dah beritahu dah itu kan perempuan dia tulis al-jauf, al-lisan kan ada buku aruf tu. Kalau yang tak ada buku aruf tulis kat buku nota. Okey. Ada kita nampak ada bagi jawapan tu yang pergi guna-guna lahawiyah, zataniyah, benda yang perkataan-perkataan tu. So tu tak perlu. Tak perlu nak pergi level yang macam tu. Sebab itu menunjukkan perempuan bukan mulai pengetahuan sendiri. Itu adalah perempuan tengok buku. Macam kita tengok buku kan, kita bagi homework, itu menunjukkan siapa yang buat macam tu, maknanya dia tengok buku. Dia tengok buku, okey kalau huruf jim apa? Huruf ni apa? Dia guna perkataan yang zaman-zaman dulu, bukan zaman dulu, maksudnya yang terlampau standard yang kita sendiri pun tak faham. So tak perlu. Saya dah hanya pesan buat 5 yang biasa je. Al-jauf, al-haq, al-lisan, al-syafatain, al-khayshum. Itu sahaja. Tak perlu nak buat lahwiyah, zataniyah, apa benda nak, tak perlu. Sebab kalau puan tulis tu pun perempuan pun tak faham. Konsep kita nak faham saja. Kita nak faham dan terus kita boleh apply. Jangan sebabkan istilah yang macam berat-berat, lepas tu mula perempuan jadi tak faham, dia tak faham mulalah tak nak datang kelas. Tambah pula kelas pula duduk kat rumah je, lagilah senang, tak nak ponteng kan. Saya cakap direct je, bila kita nak belajar, buat style nak belajar. Kita kena tunjuk contoh yang baik, yang bagus pada anak cucu kita. Time nak belajar, belajar. Kalau kita sendiri anak kita berjaya, kita pun sendiri kena tunjuk contoh, baru pun dia orang boleh follow. Okay? Sebenarnya bila kita bagi tugasan, just direct to the point saja. Tak payah guna istilah-istilah yang pelik-pelik yang susah. Sebab saya sendiri pun tak hafal benda-benda pelik-pelik tu. Tak perlu pun. Tak ada keperluan pun. Sebenarnya tujuan kita faham benda tu dengan istilah yang senang kita ingat dan kita boleh apply. Okay. So ulang kaji tentang makhraj huruf, mesti kena ingat 5 ni. Tak boleh 4, tak boleh 2, tak boleh 6, mesti 5 saja. Mesti al-jauf. Dan ingat apa yang keluar pada al-jauf, alif, waw, ya. Perempuan mesti dah macam mahir, dah lancar dah benda tu. Tak boleh macam teragak-agak apa benda, tak boleh. Sebab kalau perempuan teragak-agak pada makhraj dan sifat huruf, ia akan menjejaskan perempuan yang bacaan Quran. Sebab apa? Bila bacaan Quran kita tak faham benda ni, sebab tu kita baca qaf dengan kaf lebih kurang sama, sod dengan si lebih kurang sama. Kita tak boleh nak beza. Bila kita tegur, ke dalam sikit kita pun dah tak tahu ke dalam tu kat dalam mana. Sebab kita tak faham. Isu dia sekarang perempuan faham saja makhraj huruf, gambar rajah yang tercantik di dunia tu, gambar yang memang paling simple sangat dah tu, ikut aja jenis tu. Okey, perempuan kena, bila saya sebut ni perempuan dah boleh bayangkan kat mana huruf tu keluar. Okey, al-jauf, rongga kerongkong, huruf alif, waw, ya. Kenapa alif, waw, ya keluar kat situ? Sebab tak ada sekatan udara. Dia adalah huruf-huruf kita panggil huruf mad. Mad tu maksudnya panjang. Okey, bila perempuan belajar hukum nanti, huruf mad ada 3 saja. Alif, waw, ya. Adalah huruf-huruf yang keluar dari rongga kerongkong tanpa sekatan udara. Contoh a, i, u, tak ada sekat pun. Kalau perempuan baca a, i, u, itu ada problem pada perempuan yang rongga kerongkong. So memang sepatutnya tak ada benda macam tu. Dia mesti sambil lalu je, udara lepas keluar. Okey, itu al-jauf. Lepas tu lepas pada al-jauf, mesti kita ada al-haq. So bila perempuan nak ingat, perempuan dia ikut je aturan keluar tu cara macam mana. Tak payah tiba al-jauf, tiba al-lisan, tiba al-khayshum macam lompat-lompat. Jangan lompat-lompat, ikut je dia punya aliran tu. Okey, lepas al-jauf, al-haq. Area pendek aja. Area lekuk sini sampai sini anak tekak, itu sahaja. Dan kat situ ada 3 level. Okey, ada 3 level, ada berapa huruf yang keluar? Kat situ ada 6 huruf yang keluar. So, apa kena ingat? 2, 2, 2. 2 yang paling bawah, huruf ha simpul tu. Lepas tu kawan sebelah dia huruf hamzah. Atas pada dia huruf ha, kita panggil ha pedas. Dalam buku memang tak ada ha pedas, jangan argue pasal istilah-istilah ni semua. Kalau orang suka argue pasal istilah, maknanya belum tentu dia punya bacaan tu betul. Kalau bacaan tu betul, sebutan betul, tak apa nak argue. Tapi kalau asyik sibuk argue istilah lah, apa benda semua tak ada buku lah benda. Tapi sebut tu salah, tak payah banyak cerita. Tak payah banyak cerita. Okay, so level kedua huruf ha, kita panggil ha pedas. Dan kawan sebelah dia huruf ain. Okay, huruf ain. Macam kita panggil ada kawan nama ain, kita panggil dia ain. Okay, so huruf ain. Atas pada dia, level yang dekat area nak tekak tu huruf kha.
Yang kita biasa panggil kha kahak tu. Kahak memang tak wujud dalam buku, cari mana memang tak ada. Itu ada untuk cara penyampaian sahaja, untuk kita senang faham. Sebab dia error dekat anak tekak. Huruf kha, kawan sama level dia adalah huruf ghain. Huruf ghain. Selalu orang sebut ghain. Ghain tu salah. Tak ada kena-mena dengan ghain. Dia mesti ghain. Kita punya rongga tekak ni macam kena buka sikit lah untuk jadikan dia tebal. Ghain. Okey, itu kategori al-haq. Maksudnya huruf-huruf yang keluar dari halkum. Okay, kita injak ke depan sikit, kita dah masuk area al-lisan. Lisan tu adalah lidah. Di mana dekat lidah ni, apa huruf yang keluar pun sama, ikut aturan. Jangan melompat-lompat. Dekat anak tekak dulu. Okay, paling dekat sekali adalah huruf qaf. Dekat pangkal area tekak tu huruf qaf. Area paling dalam sekali huruf qaf. Ke depan sikit aja huruf kaf. Sebab tu kalau perempuan tak mahir makhraj huruf, itu yang berlaku qaf dengan kaf selalu bertukar. Sebab dia area sama je. Sebelah-sebelah tu je. Okay. Just ingat, dalam sikit qaf, depan sikit dia kaf. Sikit pun dia akan berbeza. Sebab semua 29 huruf hijaiyah takkan sama bunyi dia. Okay. Kalau perempuan mahir, perempuan dengar perempuan dengar orang baca kesebut huruf apa pun, perempuan boleh tahu dah, oh dia sebut sin, dia sebut sod, dia sebut dal, dia sebut zal, boleh tahu. Kalau perempuan sendiri mahir lah. Kalau perempuan tak mahir pun rasa macam sama je lah. Memang takkan sama. Okay. So lepas ke area kaf tu, kita injak ke tengah pula. Tengah lidah tu ada berapa huruf? Ada 3 huruf yang keluar tengah-tengah lidah. Huruf shin, huruf ya, huruf jim. Benda sini perempuan dah kena bahat dah, memang dah tahu dah. Tengah lidah, huruf shin, huruf jim, huruf ya dekat situ. Maksudnya tadi kita dah sebut al-jawf, ada ya kat situ. So dekat tengah pun kita sebut sekali lagi huruf ya. Maknanya ya ada 2 makhraj yang keluar. Satu al-jawf, satu al-lisan. Lisan duduk tengah-tengah lah. Okey, itu tengah. So kita injak betul-betul. Pergi terus ke hujung lidah. Betul-betul straight. So huruf yang straight betul-betul hijab ada huruf nun. Ikut nun. Kita ingat yang nun akan keluar kat betul-betul hujung lidah. Betul-betul hujung lidah. Lepas tu aku pergi corner sikit kat bucu tu. Huruf lam dengan huruf ra. Ini perempuan dah kena bayhat. Kalau saya sebut ni perempuan dah boleh bayangkan. Oh, corner kat mana. Mesti dia boleh bayangkan kat mana. Bila kalau perempuan faham gambar rajah tu cantik di dunia tu, perempuan mesti boleh faham. Okey, lepas tu kat corner. Lepas corner kita pergi tepi, sepanjang tepi adalah huruf dhad. Inilah huruf yang paling susah sekali dalam semua 29. Dhad ni paling susah. Tapi walaupun dia susah, banyak guru bagi tips macam mana nak sebut huruf dhad. Macam yang saya faham, jadi saya sedang buat. Ujung lidah kita tu, ujung lidah tekan pada gigi taring kita belah atas. Memanglah setengah orang tak ada gigi taring betul tajam tu. Setengah orang memang ada nampak gigi dia macam taring. Tapi area tu namanya gigi taring lah. Depan gigi kapak, sebelah gigi kapak tu gigi taring. Belakang tu kan geraham kecil, dalam ni geraham besar kan. Kita dulu belajar masa sekolah rendah je satu, dulu ada zaman gambar gigi tu. Maksudnya depan gigi kapak tu, gigi kapak, sebelah dia ada gigi taring. Maksudnya hujung lidah tekan kat situ. Automatik lidah kita semua akan terangkat kat gigi geraham tu. Perempuan nak tekan kat gigi taring kiri ke, kanan ke, tak kisah mana-mana pun boleh sebab dia dua-dua. Cara satulah. Tapi tips lah, tu cara dia. Semua orang kan banyak-banyak cara. Tapi yang sini saya senang faham lah. Saya senang faham dan bila buat tu menjadi dan saya nak terang ke orang pun orang faham. Tu je. Tujuan kita nak bagi orang faham je supaya boleh sebut. Dan benda ni semua kena praktis. Dia tak boleh perempuan menganga, tengok, dengar dia orang cakap tapi tak pernah bersebut sendiri. Itu tak boleh lah. Maksudnya kena sebut. Okay, tadi kita dah pergi tepi. Sekarang ni, sekarang ni kita nak sebut pula lidah kita ni tekan kat belakang gigi kapak kita. Di antara gigi tu dengan gusi gigi kapak kita di belakang tu, belah belakang, gigi kapak kan belah atas. Lidah kita duduk belah atas tu. Apa yang keluar? Huruf dal, huruf ta dengan huruf apa? Huruf dal, huruf ta dengan huruf ta. Belakang gigi kapak. Tempat keluar sama tapi ada 3 huruf sifat dia lain-lain. Nanti kan kita belajar sifat huruf. Sekarang kita nak tahu dia keluar je dulu. Masih perempuan dah boleh bayangkan lidah kita tekan kat belakang gigi kapak, di antara gigi dengan gusi sikit. Dia bukan langit lah, dia langit ke dalam lagi. Depan tu je. Huruf ta, huruf dal, huruf ta. Mesti dah boleh bayangkan kat mana. Okey, lepas belakang gigi kapak, lidah kita turun balik. Turun, pergi keluar sikit. Keluar pada gigi kapak tu, keluar sikit. Huruf sa, huruf zal, huruf dha. So, bila nak sebut macam ni pun kena letak lidah tu kat mana.
Jangan sebut lain, cakap pasal lain. Kita sebut macam, okey, hidung lidah kena letak depan dekat keluar sikit pada gigi kapak. Kita cakaplah lidah keluar, tapi bila kita sebut, kita tak buat benda tu. Dal, kita sebut zal, itu dah tak keluar. So, mesti sebiji-sebiji. Zal, ra, macam tu, tha, dia keluar kat situ. Tapi jangan lebih-lebih sangat, tu dah macam jeling kat orang pula. Sikit saja untuk dapatkan bunyi dia yang sangat lembut. Huruf hijaiyah semua lembut, tak ada keras. Kalau keras dia pun masih lagi lembut. Okay, tapi sebab kita yang tak mahir makhraj, itu yang bunyi macam keras tu. Okay, lidah sekarang lidah dah keluar. So sekarang lidah pergi bawah pula. Bawah tu belakang gigi. Bawah kita belakang tu lah. Belakang tu huruf apa yang keluar? Huruf zai, huruf sin, huruf sod. Keluar kat situ. So perempuan dah boleh bayangkan 3 huruf tu keluar dari area bawah. So bila nak sebut pun lidah siap parking dah. Zai, sin, sod. Lidah tak keluar pun. Kita betul parking. Bila kita dah tahu dia keluar di mana, kita parking siap-siaplah lidah kita kat situ. Baru dia akan keluar dengan betul. Kalau contoh kita nak sebut huruf ta, parking lidah kat belakang gigi kapak tu atas tu, siap-siap letak baru sebut ta. Ta. So dia tak lari dah. Dia memang betul lah keluar situ baru bunyi huruf ta. Cuba kalau tha. Okey, kita dah tahu tha, ujung lidah kena keluarkan sikit. Kat gigi kapak ni keluar sikit je. So siap-siaplah letak tu. Tha. Dia keluarlah betul tha. Tapi bila kita sebut tha, dari segi ciri-ciri dah tahu, tapi kita sebut sa. Lidah tak keluar. So bila dah keluar jadi macam huruf sin pula. Itu dia problem dia, masalah dia. Ada off sound tu. Ada ni, siapa tak mute? Okey, lepas tu lidah kita di belakang gigi bawah. Okey, itu dah settle. So rasanya untuk lidah semua dah settle lah tu. Yang semua lidah, back area lidah, huruf yang keluar lidah dah settle. So sekarang apa nak buat? Dari segi bibir pula. Okay, dari segi bibir. Okay, dekat bibir kita ni, bibir kan ada atas ada bawah. Dua bibir ni asyafatain, nama dia asyafatain, 2 bibir. Huruf yang keluar ada 4 sahaja yang keluar dari area bibir. Huruf apa huruf? Huruf mim, huruf fa, huruf waw. Lagi huruf apa? Satu lagi? Huruf dah lupa. Huruf fa, bim, waw, ba, huruf ba. Okey, ada 4 huruf. Yang keluar kat bibir ada 4 saja, cuma sifat dia semua lain-lain. Area keluar tu samalah. Cuma ada 4 yang berbeza dengan sifat dia. Okey. Lepas tu kita ada satu lagi yang last sekali, al-khayshum, maknanya area rongga hidung. Dekat sini memang tak ada keluar huruf, tapi bunyi dengung saja. Dan dengung tu pula siapa yang supply? Yang supply tu adalah huruf nun dengan huruf mim. 2 huruf ni saja yang supply dengung. Huruf ba tak ada dengung, huruf kaf tak ada dengung, jim tak ada dengung, semua tak ada. Jangan cerita huruf lain, memang dia 2 tu je. Huruf mim dengan huruf nun saja yang supply dengung. Dan dengung mesti keluar dekat hidung. Dia tak ada keluar kot telinga, dia tak ada keluar kot tekak, dia tak keluar mulut. Dia mesti kot hidung sahaja. Okey, perempuan jangan ingat macam alah simple je. Okey, kalau perempuan rasa simple, nanti kita suruh perempuan sebut. Kalau perempuan sebut betul, betul lah betul simple pada perempuan. Tapi kalau tak boleh sebut, tu problem kat situ. Okey. Okey, itu kita recap balik yang minggu lepas. Kita belajar tentang makhraj huruf. Siapa yang baru masuk rasa lambat nak pick up ke apa, boleh rujuk dengan mentor. Kita ada seramai mentor, boleh tanya dengan dia orang kalau masih tak faham lah apa kan. Kalau tengok nota pun tak faham, apa semua tak faham apa-apa lah, rujuklah dengan mentor. Sebab dengan mentor you boleh one to one dengan mentor. Okay. So hari ni kita akan masuk bab sifat huruf. Sifat huruf ni dia memang kawan dengan makhraj ni, memang 2 ni best friend. Dia tak boleh makhraj, kita terror lah makhraj, tahu keluar. Tapi sifat pula tak reti. Tak boleh. Sebab tu kita tengok bila kita suruh buat lakaran, ramai yang tinggal 2 bab ni. Makhraj dan sifat. Kenapa tinggal? Sama ada perempuan memang tak faham, memang tahu sikit-sikit tapi macam tak, ataupun rasa tu tak penting. Perempuan ni pentingkan jadi hukum yang nama canggih-canggih, mat-mat semua apa semua tu. Orang rasa makhraj sifat ni adalah simple je, taklid batah je. Mungkin ada fikiran macam tu. Itu sebabnya perempuan tinggal benda-benda tu dalam lakaran. Okey. Okey, sekarang ni kita akan masuk bahagian sifat huruf. Tapi sebelum tu kita dah beritahu makhraj nisab ni 2 yang penting. Dia sangat penting sebab dia mempengaruhi bacaan Quran. Sebab Quran kita kan semua kan huruf, alif batah huruf hijaiyah tu. Kalau kita tak mahir dengan 2 ni, macam mana nak baca satu Quran tu? Sebab Quran tu kan semua huruf. Cuma ditambah dengan dah ada baris, dah ada sukun, simbol-simbol tu kan. Tapi dia sendiri itulah kena betul-betul sebutan. Sebab tu
Kalau kau tengok, semua Nabi, dia ada mukjizat dia sendiri. Okay, mukjizat tu benda yang special lah Allah bagi pada semua Nabi-Nabi kan. Macam Nabi Ibrahim kena bakar tapi tak terbakar. Kalau ikut logik akal, kita dah terbakar tu mestilah kita mati, bergentung, melecur ke apa. Tapi Ibrahim langsung tak ada apa-apa. Maksudnya tu mukjizat Nabi Ibrahim dapat special Allah bagi. Sebab Nabi kan semua ada punya mukjizat, speciality dia. Contoh macam okay, Nabi apa? Nabi Musa. Nabi Musa macam belah laut merah. Itu mukjizat Nabi Musa. So setiap Nabi tu ada macam-macam mukjizat. Dan Nabi kita yang terakhir memang pun dah tentulah kekasih Allah. Dia akan ada apa Nabi Muhammad sendiri pun ada mukjizat, dan mukjizat Nabi pun dan terlampau banyak. Dan mukjizat Nabi pun ada yang kita boleh nampak, ada yang kita tak boleh nampak. Mungkin tak nampak sebab kita tak hidup di zaman tu lah. Tapi apa yang Allah bagi pada Nabi Muhammad mukjizat yang kekal sampai hari ini, Quran tu lah. Quran yang perempuan ada sekarang ni macam-macam jenis nama, Quran apalah, banyak kan production keluar Karabi Stari punya ke apa-apalah, asalkan Quran tu lah. Yang perempuan tengok hari itulah mukjizat Nabi Muhammad yang kita sendiri boleh pegang. Yang perempuan yang buat tahriri siap tulis lagi. Tapi apa sikap kita bila kita tak faham benda ni, kita rasa macam baca Quran, alif bata, huruf jaiyah, alah ni macam biasa-biasa. Bila kita anggap dia biasa sebab kita tak faham dia tu datang dari mana. Kebanyakan orang dia macam dengan Quran tu buat macam lebih kurang, dia tak kisah pun baca ke tak baca ke, baca cincai ke, baca sambil lewa ke, baca sambil tongkat dagu ke, baca sambil bila cakap-cakap begitu tengah ngaji sembang-sembang dengan orang, itu semua kan tak ada adab. Semua tu tak ada adab. Kenapa dia tak ada adab? Sebab dia tak faham Quran tu datang dari mana. Bila dia faham, dia tengok salah silah, kita dah first class lagi, dia tunjuk salah silah sanad Quran tu turun macam mana. Pada Allah, pada Jibril, Nabi Muhammad, pada sahabat tu turun. Sampailah kita bawah ni dapat Quran tu. Tapi apa kita punya reaksi dapat Quran? Kita macam, buat tak kisah, buat biasa-biasa. Kalau nak ngaji pun rasa macam suka hatilah, baca salah pun tak apa. Orang tegur pun bantai, langgar je. Macam tu sebab kita ni sikap tu. Sebab Quran tu memang dah perfect, dia tak ada salah apa. Kita tu sendiri. Okay, sebab tu kita kena tukar mindset. Quran ni satu yang berfikir ini mukjizat ni kita sendiri Allah bagi, kita bagi merasa pegang benda tu. Mukjizat Quran tu, ayat Quran tu lah yang kita pegang tu mushaf yang di printing, maksudnya ayat Quran tu. Okey, mana-mana macam perempuan yang mana masuk projek tahriri tu, dia sendiri mesti ada rasa sesuatu. Kita pun tak nak cerita macam mana, tapi diri sendiri itulah dia ada rasa sesuatu bila kita menulis ayat Quran, bila kita dapat rasa macam ibrah, kita rasa macam feel macam mana orang zaman dulu menulis ayat Quran. Tapi dulu memanglah baru nak letak titik, itu orang yang mencipta. Tapi kita just nak salin pun ada dia punya feel tu, ada rasa kelainan tu. Sebab itu mukjizat. Dia lain, dia akan rasa lain. Tapi dan di antara juga ada setengah orang bila buat buku tahriri, ada orang dia memang tak boleh buat. Bukan sebab dia tak nak buat, tapi ada sesuatu yang menghalang dia nak buat. Kalau macam orang ada contoh macam ada gangguan ke apalah, dia halus apa, tak tahulah penyakit ke apa, dia tak boleh nak buat. Dia akan bermasalah, nak tulis pun tak boleh. Dia akan terhalang sebab ada benda kat situ. Sebab tu ayat Quran ni bukan kita saja-saja macam perempuan buat tahriri tu, make sure dah siap buat ke kertas ke apa, jangan letak kata-kata, saya faham kata, mesti letak tempat yang jangan senang langkah-langkah. Lepas tu kalau macam puan dah siap ke apa, contohlah dah siap apa nak buat, semua dah siap, jangan pula pergi letak buku lain pula atas tu. Contoh ni dah siap kan kertas tahriri, siap letak pencil box lah, letak apa benda atas tu. Tak boleh, itu adab. Sebab dia ayat Quran jangan di stack pula dengan paper, dengan novel, apa benda atas tu. Dia simpan dalam file, letak kat tempat yang orang tak langkah ke apa. Dan kalau kita uzur sekalipun, walaupun sebab benda tu kita boleh uzur pun, kita tak benarkan tulis. Make sure anda dah settle, dah habis uzur, dah bersih, baru kita buat. Sebab tu memang tahriri tu bukan senang-senang mana-mana orang nak buat. Bila orang ada niat nak buat, belum tentu boleh Allah izinkan nak buat. Kita mungkin nak buat, nak masuklah projek, tapi ada benda yang terhalang, itu bukan rezeki kita. Itu je kita kena ingat. Sebab setiap benda kita boleh buat tu sebab Allah izin. Allah tak izin, memang tak adalah bukan rezeki kita. Itu saja. Okay, cuma bila yang dapat buat tu, make sure jaga adab dengan Quran tu. Jangan ingat benda tu mudah, simple-simple, dah buat campak letak tepi, nantilah apa. Kalau salah sekalipun, potong kecil-kecil bakar. Jangan mencampak-campak buang tong sampah. Itu bukan paper biasa. Perempuan bila dah tulis Al-Quran, walaupun sikit, make sure hancur, lupuskan dia dengan cara yang beradab. Okay? Itu saya tahriri. Okay, jadi
So, bila kita dah tahu Quran tu ada mukjizat, so kita akan buat yang terbaik dengan kita akan layan dengan baik lah. Sebab kita kan nak jadi dia ke kita best friend. So bila jadi best friend kita mesti layan baik best friend kita dan kita kena kenal lah best friend kita. Best friend kita tu ada baris, ada sabdu, ada sukun, itu kita kena faham lah. Barulah dia boleh jadi best friend. Kalau kita tak faham dia, kita tu main terjah aja nak baca Quran tapi apa pun tak tahu, tu yang jadi masalah. Dan kita pun layan dia lebih kurang je lah. Okay? So hari ni kita masuk sifat huruf. So saya akan share screen. Nampak tengok slide ni. Okay, nampak? Nampak Ustazah. Nampak Okey. Nampak Ustazah. So hari ni kita akan masuk sifat huruf. Dia ni partner best friend dengan makhraj huruf Okay, sifat huruf. Okey, dari segi sifat huruf kita kenal dia dulu. Okey, ni dari segi bahasa. Okey, dari segi bahasa, keadaan atau rupa suatu benda yang dapat dilihat. Itu kalau segi bahasa macam kita lah. Macam kita dah bagikan analogi macam kita melahirkan anak. So anak kita lahir, makhraj tempat keluar dia ada sama ada secara cesarean, pembedahan ataupun secara normal. Itu kan makhraj. Jadi kita analogi macam tu lah. So bila baby dah keluar, kita tengok baby ni rambut kerinting, baby ni pipi dia cabi, dia ada tutung pipit, itu adalah sifat. Kita analogi macam tu lah. Maksudnya kalau dari segi kita buat contoh melahirkan anak, saya dah melahirkan anak tu, so yang tempat keluar tu adalah makhraj dan baby yang keluar tu ada sifat rambut kerinting, dimple dia, ada lesung pipit, ada pipi tembam ke apa benda tu, itu adalah sifat. Okey, itu dari segi bahasa lah. Okay, dari segi istilah tajwid pula, sesuatu ciri yang menjelaskan perihal sesuatu huruf bagi membezakan antara satu huruf dengan huruf yang lain. Dan kita dah tahu setiap huruf hijaiyah takkan ada sama. So nak membezakan satu-satu tu, ni sifat dia tu lah. Sifat dia dia akan backup. Kita dia kena lepas angin ke, dia tertahan ke, macam tu. Okey, so sifat huruf dibagi pada dua, satu yang berlawanan, satu yang bersifat tunggal. Okey. Bila kita berlawanan, maknanya dia ada couple lah. Kita kata tunggal satu-satu. Okay. Nanti slide ni kita akan share lepas habis kelas dalam grup Telegram tu. Korang boleh print apa semua. Okay, sifat huruf yang pertama. Ini kumpulan yang pertama. Sifat huruf berlawanan. Okay, ini kita buat jadual. Kita tengok saya buat jadual ni first kali buat ciri-ciri dia, maknanya pangkal lidah terangkat. Yang bawah ni pangkal lidah mendatar. Kita buat jadual macam ni sebab apa? Perempuan kita selalu berhafal istilah dulu kan, istilah, istifal. Lepas tu kita baru nak fikir istilah tu maksudnya apa, istifal tu maksudnya apa. So agak macam susah. Sebab bila dah bertahun-tahun tengok problem sifat huruf ni susah nak apa kita nak cover. Macam kita nak dapat dia tu macam susah sikit. Okay, so sekarang ni kita buat bentuk jadual. Mana yang area atas ni, warna merah ni, kita usah buat color merah, adalah yang bersifat kuat. Yang mana di atas tu kuat. Yang bawah tu adalah lemah. Macam warna biru ni lemah. Okay, kita buat macam tu. Kita tak perlu, kali tak buat macam memang dia sifat huruf berlawanan. Tapi kita akan buat ikut jadual dia, atas bawah macam tu je. Okay, so kita kena hafal, kena faham ciri-ciri dia. Pangkal lidah terangkat. Maksud dia untuk istilah dia isti'la. Dan dia ada level dia kategori kuat. Dari segi kekuatan dia tu kuat. Dan huruf dia ada 7. Huruf hijaiyah ada 29. Okay, 7 badannya adalah kategori isti'la. Okay, isti'la ni maksud dia pangkal lidah terangkat. So setiap kali nak sebut huruf-huruf ni, 7 ni, ra, kha, ra, sad, dad, ta, za, qaf, ghain, ini kita sebut tu. Kalau nak tahu dia terangkat tak terangkat, kita kena keluar daripada makhraj dia tu lah, yang kita dah tahu dah. Nak buat makhraj dia, kita kena tambah huruf depan dia lah, kita matikan dia lah. Ini contoh as, au, ako, au. Okay, cuba perempuan buat sendiri. Naik tak pangkal lidah? Sebab dia kata ciri dia mesti pangkal lidah tu terangkat. Bila kita angkat pangkal lidah untuk sebut huruf-huruf yang 7 ni, baru dia akan keluar sifat istilah tu. Baru bunyi dia pun kuat. Au, semua macam au, tebal-tebal. Itu menunjukkan pangkal lidah tu terangkat. Itu menunjukkan dia tu ada bersifat kuat. Manakala dia punya partner dia tu pangkal lidah mendatar. Bila dah satu terangkat, itu mesti satu lagi akan jadi ke bawah. Pangkal lidah mendatar. So pangkal lidah mendatar ni nama dia istifal. Istifal dan dia kategori lemah. Dia salah satu je. Kalau dah satu kuat, satu dia lemah lah.
Dia dah, dan yang kategori ni ada 22 huruf. Kalau kita campur balik dia tetap 29. Okey. So huruf-huruf dia apa? Memang saya saja tulis selain daripada huruf di atas. Sebab apa? Perempuan saya nak perempuan tulis sendiri. Takkan saya nak suap semua huruf. Perempuan kena belajar tulis. Ni nanti bila perempuan dah print, tu dia kat sini. Apa huruf yang tak ada dekat sini, maknanya dia bisa ada kat bawah ni. So mesti ada 22 huruf. Nanti bila perempuan dah print, tulis kat situ sendiri. Apakah huruf selain daripada huruf di atas? Okey, 7 mesti yang tebal. Yang baki 22 semua adalah nipis. So huruf yang tak ada kat sini, macam contoh huruf alif. Alif tu kira macam hamzah lah. Yang tak ada huruf ba, ta, ikutnya sudah alif batas sampai ya. Mana yang tak ada tu, semua duduk kat bawah ni. Bagian mendatar tu. Itu cara dia. So tapi kita mesti ingat ciri-ciri yang penting. Sebab benda ni yang kita nak buat. Kalau kita menghafal istilah saja, kita pun tak faham istilah ni apa benda. Sebab bahasa Arab bukan bahasa kita. Itu yang kita kena faham sebenarnya. Kita kena faham je ciri-ciri ni. Apa nak kena buat. Angkat pangkal lidah. Apa huruf-huruf dia ni. So istilah dia, dari segi nama tu istilah. Kalau gini rendah pula, istifal. Itu just bonus apa penghafal je lah. Tapi yang penting ni, kena tahu ciri-ciri ni. Satu pangkal lidah terangkat, satu pangkal lidah merendah. Sebab dia jadi dua salah satu je. Sebab setiap huruf hijaiyah akan ada salah satu je. Dia tak boleh ada dua-dua sekali. Dia salah satu je. Kalau dia ada jenis kategori terangkat, dia tak akan menurun pula. Dia mesti salah satu je. Sebab tu kita kata, selain daripada huruf di atas, semua duduk kat bahagian lemah ni. Okay, nanti yang mana kosong ni pun isi sendiri. Lepas tu kita ada couple yang kedua. Yang set yang kedua ni, sifat huruf berlawanan. Couple yang kedua adalah udara tertahan. Ciri-ciri dia udara tertahan. Nama dia al-jah. Jah. Dia kuat. Ada kategori yang kuat. Kita nak sebut jah ni pun kuat dah. Sebab apa huruf, dari segi teks Quran ni pun, bahasa Arab ni, dia punya sebutan tu pun dah mewakili dia tu sendiri, sifat dia macam mana dah. Okey, udara tertahan, jah, iaitu kategori kuat, dia ada 19 huruf. Okey, 19 huruf. Sikit. Lepas tu lawan dia udara terlepas. Tadi udara tertahan. So udara dia terlepas pula. So bila terlepas, nama dia al-hams. Hams kategori lemah. Dia ada 10. Tujuan kita letak ni sebab apa? Kita nak kena hafal yang sikit. Tak payahlah hafal yang banyak-banyak. So kita ingat yang sikit ni, kita yang subaki tu duduk dalam kategori tu je lah. Okay, 10 ni huruf fa, huruf ha, tha ni semua ni. Ini adalah huruf asal dia. So kita nak tahu betul ke udara terlepas. So kita kena keluarkan daripada makhraj je lah. Macam fa, af, ash, as, ak, at. Macam tu. So mereka boleh rasa. Kalau nak tahu betul, dia tahu kena letak tangan kat depan ni. Lepas sebut. Ada tak keluar? Kalau ada keluar udara, maknanya betul lah udara terlepas. Betul lah dia dalam kategori hams, lemah. Maknanya perempuan betul lah sebut tu. Kalau sebut tiba macam tak keluar, up. Contoh fa, majority kalau kita orang zaman dulu, bukan zaman dulu tu orang kita lah. Zaman dulu belajar, sebut fa dia kan jadi up. Dia pergi tutup. Dia seolah dibayangkan fa tu macam huruf P. So bila huruf P, mulut tutup. Bila tutup dia akan jadi udara tertahan. Salah lah. Fa dia bukan huruf, dia mesti af. Maksudnya keluar angin. Sebab kita dah tahu dah untuk huruf fa, kita punya gigi kapak tu tekan dekat bibir lembut. Af. Kalau letak tangan kat depan, kita ada angin. Angin udara terlepas. Tapi kalau kita up. Maknanya kita dah tertahan tu salah lah. Sebab tu kita sendiri boleh check kita punya sebut ni betul ke tak betul. Okay, so ini ada set yang kedua. Sifat huruf yang berlawanan yang ada partner dia. Satu udara tertahan, nama jaha. Satu udara terlepas, dia hams. So perempuan nak senang ingat, ikut je. Warna yang merah atas dia ada jenis sifat kuat, tertahan yang keras. Yang bawah tu lembut dia. Warna pun biru lembut saja. Okay. Lepas tu kita ada set yang ketiga. Yang mana yang tak ada dia perempuan isi. Selain pada huruf di bawah. Maksudnya ini semua dah ada 10. So baki 19 perempuan tulis sendiri apa huruf tu. Supaya perempuan mahir sendiri nak tulis huruf-huruf hijaiyah ni. Okay. Set yang ketiga. Okay. Set yang ketiga. Pangkal lidah melekap ke langit. Pangkal kita baca dah pangkal lidah kat belakang. Tempat huruf qaf keluar tu kan. Belah belakang tu. Melekap ke langit. Maksudnya kita kena naik lah. Naik. Huruf yang keluar jenis style macam ni ada 4 je. Huruf sad, huruf dad, huruf ta, huruf za. Itu nama dia. So nak confirm betul ke pangkal lidah melekat ke langit, so kita kena sebutlah makhraj dia. As, au, apa, au. Kan kita sebut tu macam
ada kembung-kembang kat sini. Itu dia, sifat dia kuat dan nama dia itbaq. Sebab selama hari ni kan kita menghafal je istilah itbaq, infitah, tapi ciri-ciri dia kita kurang sikit. Asal kita tukar. Kita hafal ciri-ciri tu sebab kita nak buat benda tu. Lepas tu baru kita ingatlah nama dia. Lepas tu kita tahu dia tu ialah berkuat. Sebab perempuan boleh rasa sendiri. Pangkal lidah melekap ke langit. Au. Dia macam tu, dia rasa tebal. Dan huruf dia ada 4. Okay, so baki automatik. Kalau yang atas, kategori atas tu ada 4, so baki yang bawah tu lagi 25, duduk bawah lah. Di bawah tu maksudnya ruang terbuka antara lidah dan langit. Maksudnya lidah dia tak melekat. Yang tadi dia melekat betul. Macam untuk yang baki ni, dia ada tu ruang terbuka. Contoh huruf apa yang tak ada kat sini. Contoh huruf ta, untuk huruf ba. Ab. Mana ada melekat. Kita akan kena, itu pun area bibir. Jauh daripada tekak pun. Ab. Dia macam dia kena terbuka. Sebab dia tak melekat. Macam tadi 4 dia memang terus melekat dan dia kategori kuat. Okey. Benda ni perempuan kena buat praktikal, kena sebut. Okey, yang area kosong ni kena isilah. Ini ada 4, so baki 25 semua ke area sini, tulis. Tu dia kat sini. Okey, kita sebab sekarang ni kita kena tukar mindset kita kena ingatkan ciri-ciri ni. Sebab ciri ni kita nak buat. Kalau atas melekat, automatik yang dia punya lawan dia mesti terbuka lah. Itu je lah. Melekat, satu terbuka, ada ruang udara boleh lalu. Okey, itu yang set yang ketiga. So kita pergi yang set yang keempat. Sebabkan dia ada 5 set berlawanan. Sebab total semua yang berlawanan ni ada 5 set kali 2 dah 10. Maksudnya ada 10 sifat kat sini. Okey, set yang keempat, lidah terasa berat, payah nak sebut. Istilah dia ismat. Dia kategori kuat dan huruf dia ada 23. Okey, manakala lawan dia tu, dia punya partner dia, lidah terasa ringan, cepat dia nak sebut huruf tu. Macam senang je. Dan istilah dia sebagai izlam. Dan kalau tengok dari segi sebutan buat ismat macam nak sebut pun susah. Izlam. Dia macam lancar izlam. Ismat. Dari segi benda ni pun kita dah boleh tahu macam ada benda yang menunjukkan ciri-ciri dia tu. Dan izlam ada kategori lemah, dia ada huruf dia ada 6. Dan setiap kali kita boleh tahu dan buku tajwid pun banyak, dia akan ada buat macam rangkai kata sebutan untuk kita senang ingat. Macam ni huruf fa, huruf ra, mim, nun, lam dengan ba. Far wa millub. Dia ada punya gaya sebut tu. Far wa millub. Nak sebut pun Kenapa senang? Sebab dia semua area syafatain dia. Kalau lidah pun area hujung. Nun, lam, ra kan area corner. Sifat dia, makhraj dia keluar, tempat dia keluar, dengan sifat dia pun dia memang seiring, dah sama je. Sebab tu dia duduk kategori lemah. Sebab senang. Berbanding dengannya dunia, lawan dia ni. Lidah terasa berat, payah. Ada 23 pula tu. Apa yang tak ada kat bawah ni semua kat atas ni lah. Contoh kita yang huruf apa yang tak ada. Macam huruf dal. Dal kan tak ada bawah ni. Dia bisa ada kat atas lah. So kalau nak sebut dal, ada. Kan dia macam berat sikit bunyi dia. Ada. Dan dia pun kena belakang gigi atas pula tu. Ada. Kalau huruf to, apa. Huruf jim, aj. Huruf shin, ash. Kan semua tu rasa berat. Bila terasa berat, dia dalam kategori ismat. Yang senang, yang senang je nak keluar sambil lalu tu. Huruf fa, ra, mim, nun, lam kan ba. Sebab tu, bila huruf lam, nanti kita akan belajar bab hukum, bab kategori sifat lam semua tu. Orang yang baca suka al-qari'ah. Itu ayat yang paling famous lah. Suka sebut alhamdu, le tu. Sebab dia buat diri dia tu kategori yang lidah berat ni. Sedangkan dia ni ringan je. Tapi kita buat lama sangat berhenti lama sangat sebab tu yang keluar ada le belakang tu ada macam tawalud tu, ada ekstra bunyi tu. Itu yang salah. Sebab apa? Salah tempat keluar ni. Ada keluar mungkin betul tapi sifat tu bermasalah letak. Sebab tu bila huruf lam, huruf ra dia akan berlaku dengan cepat. Ar-Rahman. Lam dengan ra. Ar-Rahman. Tak ada. Ar-Rahman. Lambat sangat. Al-Qa. Tak ada. Dia tak boleh. Dia sambil lalu dia cepat. Ar-Rahman. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Kan dia cepat. Mal, bal, sal, jal. Tak ada. Bal. Tu dia lambat. So bila dia lambat, dia dah salah keluar. Dia dah jadi lidah terasa berat pula. Ini salah lah. Dia bukan kategori ismat. Dia kategori izlam. So bila perempuan dah mahir sifat huruf, barulah perempuan boleh sebut dengan betul. Isu sekarang perempuan tak mahir sifat huruf. Dia terus nak baca. Ini masalah dia. Okay. So kita ada ni set keempat. Kita ada set yang kelima. Sifat huruf yang kelima. Ini suara tertahan.
Nama dia syiddah. Yang merah-merah ni semua kategori kuat Kita saja letak color semua pun senang nak hafal. Lepas tu kategori kuat ni dia ada 8 huruf. Okey, ni huruf dia, hamzah, jim dal, qaf ta ba, jim dal ni, qaf ta ni ajid qatin bakat. Ini dia punya rangkai kata tu. Kalau bapa dah biasa esok ajid qatin bakat. Dalam buku tajuk mana-mana pun biasa dia ada guna benda ni semua. So lawan dia suara terlepas. Tadi suara tertahan. Sekarang ni suara pula terlepas. Maksudnya suara ni bunyi itulah. So istilahnya rokhawah. Dia bersifat lemah, dia ada 16 huruf. So kita tahu benda yang kita tulis huruf-huruf ni untuk huruf yang jumlah yang sikit, supaya yang baki tu yang banyak-banyak tak payahlah hafal. So mana yang tak ada kat sini isi ke je lah kat area sini. Sebab tu bapa kena mahir alif batas sampai ya tu. Sebab alif batas sampai ya tu sangat penting. Itu dia punya asas dia. Macam kita belajar ABC itulah. Okay. Tapi untuk suara tertahan, tadi kan semua ada kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Satu set ni dia ada kategori pertengahan. Di antara nak kata kuat sangat pun tak, nak kata lemah sangat pun tak. Dia duduk tengah-tengah. Tidak terlalu terlepas dan tertahan. Nama dia tawasud pertengah. Kita letak saja warna purple. Ni sebab dia ada satu kategori lain kan. Sebab dia di antara dua ni, di antara merah dengan biru ni ada purple. Ada 5 huruf. Dan huruf dia lam, nun, ain, mim, ra. Kalau kita rangkai kata dia lin umau. Lin umau. Macam tu. Maknanya huruf lam ni kita nak kata tertahan sangat pun tak, nak kata terlampau terlepas pun tak. Dia al, an, a, am, au, macam tu. Dia sederhana. So ni set yang kelima. Nanti puan-puan mungkin puan yang mana baru mungkin tak faham macam apa benda. Nanti puan tengok nota, puan print sendiri, puan tengok balik. Lepas tu puan kena belajar sebut. InsyaAllah puan akan dapat. Okay. Yang penting ini, ciri-ciri ni kena bagi faham. Suara tertahan. So bila nak sebut mesti a, ajid, ada. Kan bunyi macam tertahan. Aku, atau, ab, ag, ad. Kaf dengan ta ni dia ada, nanti kita akan belajar, dia dah tertahan tapi ada suara terlepas. Patutnya dah tertahan tak terlepas, tapi dia dah tertahan ada pula yang terlepas. Ni suara tertahan tapi ada bunyi yang terlepas. Bunyi pula udara terlepas. Sebab dia kaf dengan ta dia special sikit. Nanti kita belajar sebiji nantilah. Tapi ini adalah sifat huruf yang umum yang semua orang mesti tahu sebab dia couple dengan makhraj. Kalau makhraj mahir tapi sifat tak mahir, masih tak lengkap apa punya sebutan huruf, masih tak betul lagi. So kena tahu kat mana dia keluar, udara tertahan ke, lidah terangkat ke, lidah merendah ke, udara tersangkut ke apa benda ke. Ciri-ciri ni dulu. Fahamkan ciri-ciri. Sebab benda ni benda yang kita faham sendirilah. Senang suara tertahan. Kita tahu suara tahan, suara terlepas. Kita faham. Kalau kita macam sebelum kita hafal jenis istilah syiddah, rokhawah, kita menghafal benda yang kita sendiri tak faham. Tapi kita terpaksa hafal. Macam itulah maksudnya. Tapi kali ni kita tukar. Kita kena faham ciri-ciri. Istilah tu just bonus untuk kita ingat lah. Sebab dalam buku semua ada benda tu kan. Itu dah kita tahu dia kategori kuat ataupun lemah. Okay. Ini ada 5 set yang dia ni ada couple. Okay. Lepas tu sebab apa huruf hijaiyah ni, hijaiyah. Ialah dia ada sifat dia ada sifat yang apa? Sifat yang berlawanan, ada sifat yang tunggal. Okay, so yang 5 set ni ada komplit yang apa tu? Apa tu? Mute suara. Okay, so Zul, yang berlawanan ni sudah cukup dah 5. Sekarang kita akan masuk sifat yang tunggal. Benda ni perempuan tak boleh lah macam satu hari nak hafal semua. Tapi perempuan akan tengok nota tu, perempuan faham lah. Tengok satu-satu pada waktu terutama orang yang baru. Orang dah lama ni dia punya recall balik. Itu pun kadang-kadang nama pun dah lama pun tak ingat juga benda sifat huruf ni. Sebab kita tak mahir dari segi ciri-ciri ni. So ni mana yang kurang mahir tu make sure ciri-ciri dia kena biasakan, kena faham ciri-ciri ni. Okay. So sekarang kita masuk sifat tunggal. Tolong mute siapa yang ada mic, siapa buka ni. Tolong off suara. Lely Yusof, tolong off suara. Sudah. Tak off suara. Okay, so kita masuk sifat tunggal. Okay, sifat tunggal ni kita sebut sebagai special effect lah. Okay, sebagai special effect. Okay, sifat tunggal kita dah saja letak warna hijau. Agak nampak dia lebih mesra alam sikit lah kan. Okay, sekarang apa yang huruf yang keluar? Okay, sifat tunggal ni yang pertama kita tengok ciri-ciri dia suara berdesir dari 2 bibir. Kita dah tahu bibir kita kat sini, tapi ada udara yang keluar kat situ, ada suara. Kita panggil as-safir. Dia kategori kuat. Dari segi kekuatan dia tu kuat. Dia huruf dia ada 3. Huruf zai, huruf sin, huruf sad.
Kalau kita sebut zaid, sin, sod, kita tak nampak pun dia punya bunyi sofir ke apa benda. Cara dia mesti kita dah tahu. Cara mesti kita keluarkan daripada makhraj dia. Zaid, az, bunyi z, seperti suara lebah. Az, dia macam z itu. Selagi tak keluar az itu di suara lebah, makhraj, sifat tak betul. Huruf tu tak betul sebut lagi. Dia, kenapa dia tak suara lebah, suara belalang, suara angsa, kenapa dia tak benda ni semua? Bukan saya saja letak. Sebab memang di zaman dulu, zaman penduduk Arab zaman dulu, di ladang-ladang dia orang semua, di binatang-binatang serangga menyerang tanaman ke apa semua, dari segi benda tu lah dia dapat bunyi tu macam mana. Bukan kita saja yang saja letak ni suara lebah apa. Memang ulama Qur'an yang letak, nak mendapatkan bayangkan bunyi tu macam mana. Kalau macam zaid macam suara lebah madu bi tu, az, dia macam z. Selagi tak keluar bunyi macam tu, maknanya tak betul lah tu makhraj dengan sifat dia. Maknanya tak betul lah huruf zaid tersebut. Kena dapatkan bunyi tu barulah tepat bunyi dia. Kalau sin macam suara belalang, as. Kita mungkinlah tak pernah dengar suara belalang tu macam ni sebab kita pun tak duduk kat ladang yang ada diserang belalang berjuta-juta tu. Tapi orang yang duduk tu dia tahulah bunyi dia macam tu, sebab tu dia bagi seolah-olah ni contoh macam tu. Walaupun kita tak pernah dengar lah suara belalang macam mana. Tapi yang penting kalau makhraj lidah kita parking betul, keluar angin yang berdesir dari bibir, dah angin tu pula satu hala je keluar, maknanya betul lah sebutan tu, as. Kalau perempuan buat pun as, boleh rasa angin as, satu hala. Az, pun ada angin. Tapi angin tu beratlah, kuat, tapi ada rasa angin keluar. Kalau huruf sod pula seperti suara angsa. As. Dan kita dah tahu nak sebut huruf sod, pangkal lidah mesti naik. Sebab tu semua ciri-ciri ni, yang tadi yang couple-couple tu, mesti setiap huruf tu ada dapat satu. Yang ini special effect ni plus, tambahan saja. Bukan semua huruf ada. Bukan semua huruf akan dapat special effect ni. Ada huruf tertentu saja yang dapat special effect. Okay? Kita gunalah special effect, dan buku tak ada lah buat special effect. Ini nak bagi perempuan faham je. Ini ada special effect bunyi macam lebah, bunyi macam belalang, bunyi macam angsa. Sebenarnya ni, kalau benda special effect ni tak ada, maknanya tak lengkap lah sebutan tu, tak betul. Okay? Ini yang pertama lah, yang jadi special effect pertama. Dia ni sofir, udara yang berdesir dari dua bibir. Lepas tu kita ada special effect kedua, bunyi lembut dan mudah, tiada tekanan. Bunyi lembut dan mudah. Kita nama dia lin, huruf lin. Dia dikatakan lemah, nama pun lembut. Dia lemah lah, dia lembut. Dan huruf dia ada dua saja. Ada huruf waw dengan huruf ya, dengan syarat. Bukan semua waw dengan ya, dengan syarat mesti ada tanda sukun, tanda mati ni. Baru dia tu layak nama dia huruf lin. Kalau tak ada, kalau waw kosong, ya kosong, itu bukan huruf lin. Itu nama huruf mat. Yang keluar dari al-jawf tadi tu, alif waw ya huruf mat tu, itu nama dia huruf mat. Tapi kalau dia ada tanda sukun bulat tadi, nama dia huruf lin. Dengan satu lagi syarat dia, huruf sebelumnya berbaris atas fathah. Macam ni kalau dia saja tak boleh bunyi. Cuba bunyi gawang sukun, ya sukun, boleh bunyi tak? Memang tak boleh lah, sebab sukun dia bukannya baris atas ke baris bawah ke depan yang ada bunyi. Dia tak ada. So bila dia kena support dengan huruf lain depan dia tu. Dan huruf tu tak kisahlah huruf apa pun, tapi mesti baris atas. Contoh, bau, yau, sau, tau. Mesti baris atas. Baru dia punya waw dengan ya tu lembut. Au, bau, hau, ai, bai. Itu lembut je. Sebab tu bunyi huruf lembut. Tapi mesti syarat ni je. Waw mesti ada sukun dan sebelum ni mesti baris atas. Baris bawah tak pakai, baris depan tak pakai. Syarat dia mesti baris atas sahaja. Itu special effect yang kedua, bunyi yang lembut dan mudah. Lepas tu, special effect yang ketiga. Okay. Bunyi suara melencong ke arah lain kerana ada halangan. Okay, suara melencong. Apa maksud suara melencong? Contoh, istilah dia inhiraf dan dia kategori kuat. Huruf dia ada dua, lam dengan ra. So kita dah tahu lam dengan ra tadi yang kategori couple-couple tu dia mesti dapat satu plus. Dia ada inhiraf pula. Ada special effect inhiraf. Mana huruf kita nak sebut al, contoh al. Lidah kita akan macam menyengit al. Dan bila lidah kita menyengit, udara yang keluar dari tekak kita tu dia terpaksa menyerong pergi tempat lain. Dia tak boleh sebab dia terhalang dengan lidah menyerong tu. So udara dia kena pergi tepi lah celah tu. Dia kita sebut al. Au. Lidah kan kita macam melengkung, bukan betul-betul tegak. Kalau tegak dia jadi huruf nun. An, tu tegak. Tapi au, dia lah dia duduk kat corner. Nak tegang ke atas. So dia akan macam melencong. Au. Al. Au. Al.
Kita rasa lidah kita pun akan macam melengkung. So, bila lidah kita dah melencong tempat lain, udara yang keliling-keliling tu akan nak keluar, tapi dia pergi ikut tepi dah celah. Dia ikut celah tu. Ujung lidah melengkung dan terangkat ke gusi, menutup laluan bunyi. Lepas tu bunyi dia kena buat, dan dia akan berlaku yang cepat. Tak boleh. Kalau lambat, itu menyebabkan dia macam kita dah tertahan dengan suara. Kita dah tahu sifat dia. Dia sifat izlaq, melepas cepat aja. Tak boleh suara tertahan. Okay? Sebab tu udara pun menutup laluan bunyi. So kita terpaksa cari celah lain nak keluar. Dan dia akan berlaku dengan cepat. Ini special effect yang ketiga. Jadi kita tengok special effect yang keempat. Ingat special effect ni bukan semua huruf ada. Ada certain huruf je akan dapat special effect ni. Sebab tu dia letak sifat tunggal. Yang sebab berlawanan tu wajib semua orang mesti ada. Semua huruf hijaiyah mesti ada. Tapi bila special effect, ada yang dapat, ada yang tak dapat. Itu saja sebab dia memang sifat dia lah. Sifat dia. Okay, lepas tu sifat yang keempat, bertebaran udara yang terdapat pada ruang mulut. Bertebaran udara. Nama dia tafashi, istilah dia tafashi. Dan dia dari segi kategori dia kuat, huruf dia satu je, huruf shin. Huruf shin. Dan kita dah tahu shin dia letak di tengah lidah. So bila nak sebut, kita kena tekan lidah. Ash. Bila perempuan sebut ash. Cuba perempuan buat sendiri. Ash. Ada rasa udara keluar tapi udara tu macam dia dalam mulut tapi dia macam pecah. Ash. Berbandingkan perempuan sebut sofir tadi, udara dia keluar satu hala macam kita sofir macam rot sot tadi kan. Udara tu keluar satu macam dia tak pecah mata-kata. Tapi huruf shin dia pecah udara kat dalam. Ash. Dan shin dia bukan huruf bibir, tak perlu ash. Bukan, sebab dia bukan huruf bibir, dia huruf lidah saja. Tapi kalau shin tu baris depan kenalah muncul. Tapi sekarang dia bukan baris depan. Dia macam kita nak tahu makhraj dia. So ash. Kita sebut kat dalam tu, kita tekan pada langit, udara tu akan pecah dalam tu. Ash. Ingat ash. Bukan, itu kan itu. Sebab dia bukan huruf bibir. Salah. Kalau orang ya sangat buat muncung, sedangkan dia bukan huruf shimari depan, kalau bukan shu, itu salah. Kalau shu boleh muncung. Kalau tak sya, shi, tak perlu muncung. Dia ada pun sikit sangat, dia bukan apa beraya muncung tu. Okay. So ini special effect yang keempat. Lepas tu kita ada special effect yang kelima. Okay, kelima ni kita dah tahu dah huruf dot, huruf yang paling susah nak sebut. Dan kita di segi ciri-ciri dia orang tengok memanjangkan bunyi suara bermula dari tepi lidah hingga gigi geram atas. Maksudnya tulis panjang tadi tu. So tips dia, tekan hujung lidah pada gigi taring kiri atau kanan. Gigi taring kan mesti kat belakang. Kerana ada orang gigi taring di bawah. Kita bukan kucing ke miau ke apa kan. So hujung lidah kita tekan je kat gigi taring atas tu untuk nak menaikkan seluruh tepi ni. Au. Dan bunyi dia pun tak boleh baca up. Salah. Sebab kita tengok bila lelaki banyak orang susah sebut dot sebab dia sebut pun dengan cepat, sedangkan dia istitolah, memanjang bunyi. Au. Walau. Bolin. Walau. Bila kita baca walad. Dia melantun seolah macam kokolah pula. Walad. Sebab kita dah salah. Siapa yang baca walad dengan cepat sangat, dia akan jadi melantun dan memang salah dari ciri sebab dia special effect dia memanjangkan bunyi suara. Sebab tu kita tips ni, banyak guru macam-macam tips. Tapi saya ambil tips ni sebab apa? Saya sendiri senang nak sebut dan saya pun senang nak sampaikan. Kalau nak kata gigi gigi seri, gunting apa, tu memang saya tak faham. Saya sendiri pun tak faham. So buat saya faham je lah. So tekan hujung lidah bagi taring. Perempuan tahu lah nak tekan hujung lidah. Tahu lah hujung lidah kat mana dan nak kena tekan gigi taring kiri kanan, kan perempuan faham. So ikut je lah benda tu. Tapi bila dah tahu pun kena praktik lah. Tak boleh tahu gigi taring apa lidah tapi tak pernah bersebut. Itu tak boleh sebab kita kena ingat makhraj huruf ni semua kena disebut. Tak boleh just praktikal teori tengok jadual, tu tak boleh. Dia kena sebut. Okey. Yang set yang keenam, special effect yang keenam, lidah bergetar secara berulang-ulang kerana laluan makhraj yang sempit. Nama dia takrir. Dia bersifat kuat. Huruf dia satu je, huruf ra. Ra ni pun dia ada special bab tentang dia. So saya letak R2 ni. R2 ni apa? Refer 2, rujuk 2. Itu saya faham je lah. Tapi macam kalau ada macam benda warna merah R ni, maksudnya kita akan ada satu bahas tentang dia. Kita akan asing satu bab lain. Ini just dia punya surface saja.
Kita punya ra ni ada sifat takrir. Seseorang tu mesti mengawal dan memastikan bahawa lidah tidak bergetar secara berlebihan. Cukup hanya sekali getaran saja. Maksudnya kalau nak sebut sebut ra, kan ada sikit je. Itu punya sekali, itu maksudnya sekali getaran. Jangan Ar-Rahman. Itu over sangat tu. Kita sebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Woi, tu dah over. Itu dia akan jadi keras dan macam over, bukan tekak kuat dia. Over kuat sangat ni. Tak mau, tak boleh. Dia sebab dia cukup sekadar sekali getaran saja. Sebab kita tahu huruf hijaiyah semua akan dia, walaupun dia sifat kuat tapi dia bukan keras. Okey. Dia sebut dan dia akan berlaku dengan cepat. Jangan lambat. Kalau lambat punya sifat huruf dah salah tu. Okey, semuanya ra ni ada satu lagi tambah pula sifat lain. Dia ada special effect pula lain lagi. Dah lah ada inhiraf, tambah takrir pula. Macam tu punya dia ada banyak sifat agak dia ni kat ra ni. Rujuk bab khusus tentang ra. Tapi ini kita kalau next week lah. Tapi ini yang kita nak tahu dia yang asas sifat huruf. Okey, itu special effect yang ke-6. Okey, special effect yang ke-7. Saya cakap non stop ni, tak ada titik ni, straight je. Okey, betul. Okey, special effect yang ke-7, kita ada bunyi lunak yang keluar dari rongga hidung iaitu dengung. Kita dah tahu kan al-khayshum kan? Ada bunyi dengung, so dia akan keluar kat situ. Dan yang supply nun dengan mim. Rupa dah tahu dah pun. Huruf nun dengan mim ada keluarkan bunyi dengung, gunnah. Dan dia kategori kuat, huruf dia 2 je lah, nun dengan mim. Tapi kalau nun dengan mim ada sabdu, macam ni sabdu, dia punya dengung tu lebih kuat. Maknanya lagi nampaklah dengung berbanding dengan dia punya original. Original pun ada dengung tapi terlampau sikit lah. Ada rasa. Tapi kalau ada sabdu, dia akan lagi kuat. Summa, macam tu, dia ada dengung. So dia akan lebih kuat bunyi dia. Bersifat asli dan kekal. Dia memang original dia dah ada. Tidak kira sama ada dalam bentuk berbaris, sukun, sabdu atau tanwin, dengungnya tetap wujud ketika dalam keadaan wasal atau waqaf. Kalau kita berhenti pada huruf ni pun, dengung tu tetap ada. Mesti kena maintain, dia tak boleh hilangkan. Sebab dia ada asli dan kekal. Okay. Rujuk bab khusus tentang gunnah, saya letak R3 nanti untuk saya buat nota nanti. Saya akan buat khusus untuk R3 ni, refer 3 lah untuk saya faham je lah. Maksudnya akan ada satu bab khusus tentang gunnah ni. Kita akan belajar gunnah pun ada banyak jenis. Gunnah yang tebal, nipis, banyak kategori. Macam itulah. Tapi ini surface sahaja. Okay. Orang baru jangan risau rasa macam lemak banyak. Memang banyak. Tapi kita ikut flow. Ikut dia satu-satu. Jangan kelang kabut. Lepas tu kita ada sifat yang ke-8. Okey, kita ada yang 8. Qalqalah ni memang sangat famous lah, ternama lah. Apa-apa sikit orang kalau tak reti ngaji pun dia tahu je qalqalah. Lain-lain semua tak tahu tapi qalqalah dia tahu. Sebab dia dah famous sangat lah qalqalah ni. Tapi masalah dia walaupun dia famous, baca pun salah. Sebab apa kita tak faham. Sebab tu kena faham. Benda ni jangan bukan menghafal. Saya tak suka orang menghafal. Bapak kena faham. Okay, ciri-ciri bunyi melantun. Dia bounce balik bunyi tu. Melantun yang kuat ketika hurufnya bertanda sukun. Nama dia qalqalah, kategori kuat, huruf dia 5 saja. Qaf, ta, ba, jim, dal. Okey, ini nama dia. Kalau kita nak tahu betul tak dia ni kuat, betul ke dia melantun, kita kena keluarkan dia makhraj dia. Dengan syarat bisa ada sukun lah. Kita nak keluar tu aqa. Ni aqa. Ab, aj, ad. Kan dia macam melantun balik. Kalau kita tak melantun, tak menentu, dia tu mati kat situ je. So salah sebab dia dah tak menepati syarat dia. So dia semua ni kena melantun balik. Bila melantun, nak melantun tu nanti gua bakal belajar sebab saya letak R3 sebab lantunan tu ada banyak jenis lantunan. Bukan sekali melantun je. Ada banyak-banyak melantun tertahan, melantun sambil lalu, macam bonggol naik kereta tu sambil lalu belum. Macam tu. Ada yang macam dah betul-betul nak berhenti, ada yang kena melantun tinggi, macam-macam ada. Tu kita masuk bab lain. Ini just surface Maknanya kita ada ciri qalqalah adalah bunyi lantunan. Hurufnya bertanda sukun dan mati saja dengan syarat 5 huruf ni mesti ada sukun. Kalau dalam Quran boleh tengok qaf di baris atas, itu bukan qalqalah. Ta di baris bawah, bukan qalqalah. Ba baris tanwin baris 2 atas, bukan qalqalah. Jim tanwin depan, bukan qalqalah. Dal ada baris atas, bukan qalqalah. Syarat qalqalah dia mesti ada sukun tanda mati bulat tu. Baru dia tu qalqalah. Okey. Bukan dalam keadaan idgham, ini kita kalau belajar buat idgham nanti. Dia pun bukan idgham, dia
just kita ingat je, kalau huruf 5 huruf ni ada sukun, baru dia boleh melantun. Tak ada, dia tak boleh melantun sebab itu bukan sifat dia. Okey. Lepas tu itu special effect yang ke-8. Lepas tu kita special effect yang ke-9 ni tambahan. Mungkin perempuan ada pernah dengar, tak pernah dengar, mungkin orang lama pun tapi tak pernah dengar. Tapi itu satu yang kita nak share je lah tambahan. Dan perempuan pun patut tahu sebab bila kita bertalaki, inilah huruf yang problem buat sebut. So bila dah banyak sangat problem, kita perkenalkanlah nama dia khofa. Okey, sebutan menyembunyikan sebutan huruf. Huruf alif, ha, waw, ya ni bila kita sebut selalu kita macam tertinggal. Khofa ni pun dia kategori lemah, ada 4 huruf tadi, alif, ha, waw, ya. Dan kalau perempuan perasan alif, waw, ya adalah huruf pada al-jauf. Dia adalah huruf mat. Kan? Huruf mat alif, waw, ya, huruf mat. Dan tambah huruf ha. Kenapa jadi macam ni? Tidak boleh berbunyi dengan sendiri. Huruf-huruf ni dia kena ada support. Kalau macam alif, waw, ya, huruf mat asli kan, dia tak boleh bunyi sendiri. Macam tu dia kena ada letak huruf depan dia. Contoh huruf depan dia, ba baris atas, ba. Baru kita boleh nampak alif tu. Kalau ba depan, bu, bu. Baru kita nampak waw tu. Kalau contoh ya, ba baris bawah, bi. Itu nanti perempuan akan belajar dalam kategori mat asli. Pada orang baru, kita akan belajar dalam kategori mat asli. Kenapa dia bunyi panjang-panjang tu? Sebab alif, waw, ya ni dia bersifat kosong, dia tak ada apa-apa. Dia perlu support. Tidak boleh bunyi dengan sendiri. Okey, macam ni, memerlukan huruf lain untuk menjelaskan bunyinya. Macam alif, waw, ya ni macam tadilah. Kita bagi contoh ba, kita perlukan support ba. Bu ataupun tu, kita perlukan ta nak supportkan bunyi waw tu. Kata ji, ni kita perlukan huruf jim nak bagikan dia bunyi ji, untuk menampakkan dia tu. Dia perlu support. Dia tak boleh tiba-tiba macam ni nak tak sebut apa, dia bukan ada bunyi pun. So nak menampakkan dia tu, dia perlu support dengan huruf lain. Okay, manakala memerlukan baris untuk menampakkan sifatnya, itu untuk ha. Ha ni pula diperlukan baris. Dia kalau tak ada baris, nak bunyi pun tak boleh. Kalau makhraj memang kita tahu dia Tapi kalau kita selalu berlaku masalah ni bila kita tak sebut macam Allah. Bila ayat bersambung, alhamdulillahi, kadang kita tak sebut hi tu, kita alhamdulillah rabbil alamin, kita dah macam terputus. So kita tak nampak ha tu. So dia memerlukan baris untuk menampakkan sifat dia. Ni nama dia khofa. Mungkin pun tak faham lagi apa semua, tak apa, nanti kita akan belajar lebih detail bila kita dah masuk huruf ni sebiji-sebiji. Okey. Sekarang ni bukan sebiji-sebiji lagi, dia sifat dia. Okey. So hari ni ada satu yang baru, khofa. Mungkin perempuan mana dah biasa dengar tu tak apa sebagai ulang kaji. Tapi saya dah beritahu bengkel memang support untuk sangat meraikan orang yang baru ataupun orang lama yang memang baru nak tahu. Memang saya sangat meraikan. Orang yang dah mahir just lihat, dengar, just ulang kaji je lah. Okey. So 9 ni lah khofa. Dia tambahan. Okey. Lepas tu kita ada tafkhim dengan tarkik. Nanti saya sentuh minggu depan. Sebab ini pun dah pukul 9. Sebab saya ada nak bagi tugasan lain. Nanti kita tengok minggu depan tafkhim tarkik. Sebab tafkhim tarkik ni dia datang daripada kategori istidlak dengan istifal tu. Dia adalah apa? Sifat mendatang. Dia datang daripada istidlak istifal. Meninggi nama rendah tadi tu kan, pangkal lidah terangkat, pangkal lidah mendatar. Daripada kumpulan tu dah keluar sifat tahfim dengan tarkik. Dia ada tebangan nipis tu datang dari situ. Ini cabangan dia. Jadi kita sentuh minggu depan tahfim dengan tarkik. Okey. Tarkik. Okey, dah sambil lalulah. Okey, daripada huruf alif batas sampai ya ni. Okey, T tebal, N nipis. Maknanya huruf N ni semua nipis. Apa jadi huruf baris atas bawah depan dia tetap bunyi dia nipis. Dia bukan tebal. Kalau T tu tebal. Ni tengok T. Sod, dot, to, zo. Sebab sifat dia dia tebal. Ismat ke tebal-tebal. Dia pun memang jadi tebal. So, mana yang T ni sebut tebal. Sod, dot, to, zo, roin. Ni kho tadi ni. Huruf qaf. Tebal. Itu tebal. Okay, di antara tebal dengan nipis ada juga huruf-huruf. Dia kejap tebal, kejap boleh nipis. Dia boleh ambil dua-dua. Huruf-huruf tu ada huruf alif, huruf roh dengan huruf lam. Sebab tu kita letak T stroke N. Maksudnya dia kejap tebal, dia boleh nipis. Dia boleh tebal dengan nipis, boleh dua-dua. Bergantung pada keadaan. Macam N ni semua memang dah confirm nipis saja, dia tak boleh tebal dah. Macam to, macam T ni semua tebal, dia takkan jadi nipis. Dia memang pilih salah satu. Cuma 3 ni je yang ada macam tag ni, dia kejap boleh tebal, kejap boleh nipis. Okey. Nanti kita lebih mendalam next week sebab ni dah pukul 9 lebih dah. Okey, ini dia punya perincian dia. Buat huruf-huruf ijaiyah. Okey,
tafkim dan tarkik. Tafkim maksudnya tebal, tarkik maksudnya nipis. Ianya adalah sifat mendatang dari sifat istilah dengan istifal. Okay. Kita dah tahu dah tadi kan dah berlawanan dengan istilah atas warna merah, istifal merendah warna biru. Daripada kumpulan tu dah ada wujudnya tafkim dengan tarkik. Sebab dia kan tebal dengan nipis, atas dengan bawah. Sebab tu huruf hijaiyah dibahagi pada 3 kategori. Huruf yang sentiasa baca tebal. Macam tadi kan dapat T, memang confirm tebal saja. Huruf yang sentiasa dibaca nipis. N tu memang confirm nipis sampai kiamat pun memang nipis. Dia takkan tiba dia tebal pula. Cuma ini je huruf yang kadang-kala dibaca dengan tebal dan nipis. Huruf alif, lam, dan ra. 3 ni kejap-kejap kan tebal, kejap kan nipis. Macam tu. Perincian mengenai huruf-huruf ini akan diterangkan dalam bab seterusnya. Maknanya kita bab lain lah. So, next week lah tu insyaAllah. So kita akan lebih next week. Ini just surface Okay. Lepas tu ni jadual ni untuk semua puan senang tengok. Ini keseluruhan lah, kesimpulannya lah. Daripada semua kita cakap tadi tu, ciri-ciri bagai tu. So ini dia punya jadual dia lah. Apa yang kita beritahu huruf hijaiyah ni. Tengok sini. Warna merah ni wajib ada salah satu sifat di bawah. Ni kan jadual sifat huruf hijaiyah. Wajib ada salah satu sifat di bawah. Ini kategori kita dah tahu tadi, berlawanan tu, merah biru. Istilah atau istifal. Jaha atau, saya guna atau, saya tak guna lawan. Saya guna atau sebab apa? Bawa kena pilih salah satu. Kalau kata lawan, pun dah confuse. Nak lawan, tak payah. So kita tukar strategi, kita guna atau. Bila atau, pun kena pilih salah satu je lah. Mana boleh sampai dua-dua sekali. So istilah atau istifal. Jaha atau ham. Itba' atau infitah, isman atau izlaq, syiddah atau rokhawah atau tawasud. Kita tahu tawasud kan ada pertengahan di antara ni. So ini semua setiap huruf hijaiyah wajib ada salah satu. Wajib ada. Plus jika ada yang special effect ni lah, hijau ni special effect. Sebab bukan semua huruf akan ada. Contoh tadi macam ra tadi. Ra tu dah lah dia memang ada salah satu mesti dengan ada. Plus dia tadi ada inhiraf, dia ada takril. Maknanya dia dah sebab setiap huruf wajib mesti ada 5. Atas ni mesti ada 5. Kan ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Bapak kena pilih salah satu. Atau kan dia pilih dah 5. Plus kalau ada. Cuma macam ra tadi dia ada inhiraf 1, takril. So tambah lagi 2. So dia ada 7 sifat. So untuk nak menyebut sebiji huruf ra, kena settlekan 7 sifat. Sebab tu bila orang rasa pandang alah huruf hijaiyah, biasalah. Masalah yang kata biasa tu cuba sebut. Betul tak sebut ra dengan betul. Dan kita nak settlekan makhraj. Nak tambah dengan sifat yang 7 pula untuk ra. Untuk sebiji ra tu. Kat mana dia keluar. Sifat apa. Semua kena apply. Barulah jadi sebiji huruf ra. Itu kita ada 29 huruf hijaiyah. Sebab nak kena settle semua 29. Rasa macam mana? Senang ke susah nak sebut huruf hijaiyah? Kadang kita tahu senang tapi kita yang saja buat benda tu senang-senang aja. Tak nak ambil tahu. So bila perempuan dah belajar, perempuan dia tahu, punya macam ni. Nak sebut sebiji dia pun dah macam-macam sifat. Okay. So ini dia jadual tu nanti perempuan tengok sendiri. Kadang bila kita cakap ni perempuan tak nampak lagi. Kadang dah print kan tengok sendiri. Okay. So setiap huruf akan dapat salah satu. Yang atas satu biru, salah satu. Kalau untuk ini mungkin salah satu. Dia salah satu juga. Cuma dia ada pertengahan. Dia warna purple. Tapi tetap kena pilih salah satu juga. Okay. Plus kalau ada. Okay. Huruf-huruf tadi lah kita ada sofir kan ada huruf sod, zai dengan huruf sin. Huruf tu so dekat sofir. So jadi kalau tadi dah ada 5 plus ada lagi satu kat sini sifat dia. Macam tu. So sifat-sifat huruf ni kalau ada lah. Kalau tak ada macam biasa. Lepas tu istilah dengan sifat ni pula dia lah cabang dia tadi. Sifat mendatang tafkik dengan tarkik datang dari sini. Sebab dia kan tinggi, rendah. So bila tinggi rendah mestilah tinggi tu mesti tebal. Rendah tu nipis. Maksudnya macam tu. So jadual ni pun perempuan print tengok betul-betul. Cuba hafal. Cuba bayangkan. Tapi mesti atas ni wajib salah satu plus kalau ada. Special effect. Hijau ni special effect. Ini cabang ni. Tafkik dengan tarkik. Okay. So kesimpulan setiap huruf hijaiyah mempunyai sekurang-kurang minimum 5 sifat huruf. Maksudnya yang atas tu lah merah biru tu minimum bisa ada 5 tu. Dan paling maksimum 7. 7 tu maknanya dah campur special effect lah. So yang paling tinggi ra lah, ra yang paling banyak sekali. Dia ada 7 sifat. Dia ada takrir, dia ada inhiraf, tu plus yang 5 tadi tu. So maksimum setiap huruf tu ada minimum 5, paling sikit 5, paling banyak 7.
Dan huruf paling banyak adalah huruf Ra. Ra lah paling menjuarai sekali semua huruf. Walaupun huruf dot kita tahu huruf dot tu paling susah, tapi dia tak ada sampai 7 sifat dia. Okay, tu kat situ. So kesemua sifat ini hendaklah diberi haknya dengan sempurna. Sebab tu kita belajar tajwid pun dah tahu dah. Memberi hak setiap huruf dengan sifat mendatang apa semua kan kita tahu apa maksud tajwid tu. Inilah dia. Kenalah bagi hak dia. Kalau dia ada 7 sifat, bagi 7 sifat kat dia. Kalau dia ada 5 sifat, bagi 5 sifat kat dia. Tempat dia keluar parking dengan betul. Itulah dia. Makhraj dengan sifat 2 ni the best friend. Tak boleh pisah. Okay. So nanti puan tengok balik jadual ni dan kita akan recap balik minggu depan. Jangan risau kalau macam alamak konflik macam banyak. Memanglah macam banyak. Saya nak buat slide pun banyak. Tapi insya-Allah benda ni tak susah. Ikut je. Okay. So apa-apa hal jadi pun puan tetap ada homework. Okay, ini puan punya homework. Tolong mute suara siapa tu. Okay, sekarang kita ada homework. Okay, tugasan kita minggu ni adalah huruf. Okey, tugasan minggu ni 14 bulan ini, tempoh tamat 20 hari bulan 3 Sabtu depan. Okey, apa nak buat ni? Lafazkan huruf hijaiyah. Okey. Kaedah dia setiap peserta, ni perempuan semua ni lah, setiap peserta diminta menghantar mesej, ni WhatsApp dekat mana-mana mentor. Kita ada senarai mentor. Okey, mana mentor yang tersenarai untuk meminta ruang masa untuk memperdengarkan sebutan ni. Apa nak buat? So, anda sebagai peserta, tolak mentor lah, buat mentor yang nak dengar. Kita mesej dekat mentor, kita ada bagi senarai mentor, tengoklah nombor telefon dia apa, WhatsApp kat dia, cakap saya nak minta slot nak dengar sebutan ni, nak minta slot untuk tugasan. Tugasan dia kena sebut ni je. Ini saja. Jangan nak baca benda-benda yang Fatihah pun tak mau. Sebut ni je. Jadi bila perempuan nak sebut, make sure makhraj dia betul, menggunakan sifat-sifat yang kita dah belajar tadi, baru dia akan lahir bunyi-bunyi macam ni. So apa tugas mentor? Mentor dengarlah betul ke dia sebut. Betul ke sebut ataupun sebut tu dah jadi ain. Kalau kata okey betul. Menantun tak? Okey menantun betul. Kalau kita salah, awak baca tu salah, awak kena buat dia menantun. Itu. So itulah tugasan dia. So peserta WhatsApp dekat mentor, mana-mana mentor yang perempuan suka, yang cantik jelita ke, orang rasa dia baik ke, terhebat ke apa, tak kisah mana-mana. WhatsApp dia cakap, saya nak buat tugasan. So mentor akan reply. Dan mentor hanya boleh ambil 5 orang saja. Setiap mentor boleh ambil 5 orang saja. Dan bila nak buat ni pun, pulanglah mentor bila dia free. Asalkan dah tempoh minggu ni lah buat kerja ni. So bila dah one to one dengan mentor, contohlah peserta tu, okay, dah sebutlah sampai semua dah settle. So mentor akan masuk dekat link e-homework tu, dia akan beritahu BTP sekian nombor-nombor ni, nama ni dah semak. So saya akan tahu. Maknanya peserta tu dah pendengarkan bacaan dia dengan mentor, dan mentor pun dah beritahu, okay, dia dah semak. Maksudnya dah settle lah tugasan. Maknanya minggu ni dari segi peserta biasa tak perlulah masuk apa-apa homework dalam tu. Sebab perempuannya homework kali ni dia sebut, kena lafaz, bukan menulis-nulis. Minggu ni tak ada menulis. Perempuannya tugasan adalah sebut. Kena sebut pada mentor, dan mentor dia akan confirmkan perempuan dia dapat homework ke belum. Dan saya akan tengok kat situ, okey, dia dah buat. Maksudnya dia dah approach mentor. Sebab kita nak menggunakan mentor, perempuan jangan tak guna mentor, rugi. Tengah dia orang ada, guna. Sebab dia orang pun ramai. Kita kan duduk-duduk saja kan. Sebab dia orang dengar. Sebab dia orang pun boleh nak belajar mendengar. So sebenarnya dua-dua pihak ada tugasan lah maksudnya. Okay. So setelah selesai, okay, mentor akan up lah BTP sekian, dah semak. Ni contohlah Joyah Jihan. Tak ada pun orang ni, setak je. Dia dah semak. Okay, so tugasan hendaklah disiapkan sepanjang tempoh ni, dan budi bicara di antara mentor dengan peserta hendaklah dia ambil kira. Kena ambil kira lah, jangan pula mentor mentang-mentang dia nak dengar, dia kata awak mesti besok pukul 8 pagi nak dengar. Agak-agaklah mungkin orang tu kat office, tak boleh namanya ada budi bicara lah, set lah time bila-bila. Tapi setiap kali seorang dah settle, terus masuk dalam, mentor kena beritahu, kena type kat dalam e-homework tu, cakap macam itulah BTP apa sekian, dah semak. Itu saja. Jangan tunggu sampai 5 orang baru hantar. Setiap kali dah settle, masuk. So at least orang yang buat tu, dia dah tahu nama dia dah masuk. Dia pun dah lega lah, maknanya tugasan dia dah selesai. Kalau kita sebagai mentor kumpul banyak. Kelok. Mute bunyi. So kalau kita sebagai mentor tunggu nak kumpul banyak-banyak baru nak sebut, baru nak masuk dalam e-homework, nanti peserta tu pula dia rasa dia dah buat dah tapi tak hantar ke? Maksudnya asyik tanya saja, tadi sudah terima ke belum? So tak perlu benda tu semua. Dah siap, terus dimasuk ke e-homework. So kita dah tahu, oh ni dah buat. Dan kita pun tahu peserta ambil tindakan cepat ke, dah tunggu dah hujung dah last day baru nak buat.
So last kali submit mesti hari Sabtu minggu depan. Okay, tempoh kita memang seminggu saja. Okay, itu dari segi tugasan nanti saya akan upkan dalam grup Telegram tu lah. So tengok. Perempuan hanya sebut ni saja. Jangan nak contoh nak sebut huruf lain ke tak payah. Ini saja. Sebab kita sekarang tengah belajar makhraj dan sifat huruf. Sebab kita tahu perempuan dan ramai yang tak ada guru lelaki. Orang dah ada guru lelaki, sekurang-kurangnya dia ada. Orang pernah dengar bacaan dia. Tapi yang dia tak ada ni ambil peluang. Tapi untuk tugasan ni semua orang kena buat. Kecuali mentor, sebab mentor dia nak kena dengar orang. Orang lain tu semua kena buat yang prosedur yang sama. Pergi mana-mana, carilah mentor mana-mana tu. So, ambil phone number dia, WhatsApp dulu. Kadang-kadang mungkin dia dah penuh, mungkin dia dah ada 5 orang. So, kalau dia dah penuh, mentor pula kena ambil tanggungjawab, carikan mentor lain untuk dia. Jangan tinggalkan peserta tu tercangak-cangak. Ini penuh, penuh. Lala dia pun tak nak buat. Mentor pula ambil tanggungjawab. Kalau diri kita tu dah penuh, dah cukup dah 5 orang, dah ada orang WhatsApp dah tadi, dah 5 orang dah nak dengarkan bacaan. So mentor tu sendiri pergi tanya mentor lain. Ada tak siapa yang kosong? Bagi phone number dia direct pada peserta tadi tu. So at least dia boleh pergi direct terus. Tak payah tolak orang sana sini semua, tak nak. Kita nak dia straight to the point saja. Okay. So itu tugasan mentor. So kita ada lagi 10 minit. Bolehlah saya nak ada tugasan. Tongak tajwid. Saya dah suruh perempuan sediakan pen merah. Ini kita buat very fast. Congak tajwid ni memang sangat popular dalam bengkel. So hari ni saya nak buat congak tajwid. Saya dah suruh perempuan sediakan pen merah, pen hitam ataupun pen biru. Okey, sekarang dekat buku nota perempuan ada buku nota. Tulis 1 hingga 10. Tulis sekarang nombor 1 hingga 10, atas ke bawah ke kiri kanan pun tak kisah. 1 hingga 10 sekarang. Sebab saya akan bagi soalan, perempuan akan jawab pada kertas tu lah. Jangan salin soalan saya. Perempuan dengar soalan, terus tulis jawapan. Lepas tu kita akan mark betul ke salah ke apa. Lepas tu perempuan ambil gambar, masuk dekat Telegram. Maknanya selepas dah habis ni, ambil gambar, terus masuk dalam Telegram. Saya nak tengok perempuan dapat markah berapa. Okay, sekarang ni. Ambil buku nota, tulis 1 hingga 10. Saya akan bagi soalan, saya akan ulang 2 kali soalan. Perempuan tu jawapan saja. Dengar betul-betul, tulis jawapan saja. Lepas tu saya akan ulang balik dan kita akan bagi jawapan. Dan ini mungkin akan ambil masa tambahan 5 minit nak sini. Sebab ni dah 9.20. Lepas tu perempuan kena buat cepat. Dan soalan dia sangat senang, perempuan yang tengah belajar sekarang ni. Bab yang kita belajar makhraj dengan sifat huruf. Okey. Semua mesti dah sedia. Dah ada nota. Tulis 1 hingga 10, guna pen merah atau guna pen hitam atau pen biru. Pen merah tu guna untuk marking. Perempuan akan mark sendiri nanti. Nanti bila perempuan dah mark, dah letak markah situ berapa, ambil gambar, masuk dalam e-homework. Saya nak tengok perempuan dapat berapa markah. Sebab sekarang ni saya tengok attendance 226. Okay, 226. Saya nak tengok 226 ataupun 225 tolak saya seorang ke apa, 225 mesti dah ada dalam tu selepas kelas ni. Sebab benda ni perempuan buat sekarang. Maksudnya dah ada jawapan dah sekarang. Ambil gambar, hantar kat e-homework. Saya nak tengok perempuan dapat berapa markah. Okey, yang tugasan tu lain. Tugasan tu sepanjang minggu perempuan kena lafazkan sebutan, tu lain. Ini yang sekarang ni punya. Kita nak buat latihan. Okey, dah ready? Dengar betul-betul. Saya akan ulang 2 kali saja. Lepas tu kita akan mark. Okey, soalan pertama. Huruf yang keluar dari tengah lidah. Huruf yang keluar dari tengah lidah. Perempuan dah belajar makhraj huruf. Tengah lidah huruf apa yang keluar? Tulis huruf tu. Tulis jawapan tu sekarang. Huruf yang keluar dari tengah lidah. Apa huruf yang keluar? Okay, soalan yang kedua. Karena saya akan ulang lagi sekali itu untuk perempuan cek balik. Soalan yang kedua. Dengung dihasilkan oleh huruf apa? Dengung dihasilkan oleh huruf apa? Huruf apa yang supply dengung? Kita baru je sebut tadi. Huruf apakah yang supply dengung? Yang menghasilkan bunyi dengung, huruf apa? Tulis huruf. Mau tulis jawapan je, jangan dengung tulis soalan. Kita tak nak ambil punya soalan, kita nak jawapan saja. Sebab ini very fast. Itu nama dia congak tajwid. Sebab ini aktiviti paling popular dalam bengkel. Tapi saya nak buat juga secara online. Okey, yang ketiga. Huruf qaf berada di pangkal lidah luar ke dalam? Huruf qaf berada di pangkal lidah luar ke dalam? Kita nak jawapan luar ke dalam? Kita dah tahu pangkal memang keluar kat pangkal. Tapi qaf tu yang jenis dalam ke jenis luar? Itu je. Tuliskan jawapan tu je. Dalam atau luar? Huruf qaf.
Yang keempat, apa itu al-jawf? Al-jawf tu apa? Apa tu al-jawf? Apa itu al-jawf? Yang kelima, gigi kapak ditekan ke bibir lembut di bawah menghasilkan huruf apa? Gigi kapak ditekan ke bibir lembut di bawah menghasilkan huruf apa? Huruf apa yang keluar kat situ? Bila kita buat gigi kapak tekan ke bibir tu, huruf apa yang keluar? Tulis huruf tu je. Jangan nak bagi penerangan, karangan semua tak nak. Ini dia direct jawapan dia. Gigi kapak ditekan ke bibir lembut di bawah menghasilkan huruf apa? Itu yang kelima. Yang keenam, huruf ya. Huruf ya mempunyai berapa makhraj? Huruf ya ada berapa makhraj? Berapa tempat keluar huruf ya? Sebab kita tahu ya bukan satu je, dia ada tempat lain pun dia ada keluar. So ada berapa makhraj yang keluar daripada huruf ya tu? Itu yang keenam. Yang ketujuh, huruf apa yang ada dekat bucu lidah? Huruf apa yang ada dekat bucu, dekat corner lidah tu, huruf apa yang keluar kat situ? Huruf apa yang keluar di bucu lidah tu, area corner tu, huruf apa yang keluar? Tulis huruf dia saja. Kalau kat situ ada 3 huruf, 3 huruf. Kalau 1 huruf, 1 huruf. Tapi kena ada huruf tu lah, apa huruf tu? Huruf yang keluar dari corner bucu lidah. Okey, yang ke-8. Di antara huruf sin dengan huruf shin, sin dengan shin duduk sebelah, huruf manakah yang paling banyak sekali dalam Quran? Di antara sin dengan shin, siapa yang paling banyak? Kita dah belajar masa mula-mula tentang huruf hijaiyah ni, asal kejadian lah apa semua tu. Di antara sin dengan shin, siapa paling banyak dalam Quran? Okey, yang ke-9. Simbol apakah yang mewakili nun yang tersembunyi? Simbol apakah yang mewakili nun yang tersembunyi? Kita tahu dah, kita tok tanda tu dia sebenarnya ada nun kat situ. Tapi simbol apa tu? Simbol apakah yang mewakili huruf nun yang tersembunyi? Okey, yang ke-10, last sekali. Tanda sukun mati tu berasal daripada huruf sod yang dibuang ekor. Betul ke salah? Kita nak jawapan betul ke salah je. Tanda sukun, tanda mati berasal daripada huruf sod yang dibuang ekor. Betul ke salah? Itu saja nak jawapan. Betul ke salah? Betul ke dia datang daripada huruf sod yang kita buang ekor dia? Okey, itu dah cukup 10. So saya recap balik soalan tu dah sekali. Masih mak balik semula. Okey, yang pertama, huruf yang keluar dari tengah lidah. Okey, apa huruf yang keluar dari tengah lidah? Yang kedua, dengung dihasilkan oleh huruf apa? Huruf apa yang supply dengung? Yang ketiga, huruf qaf berada di pangkal lidah luar atau dalam? Okey, huruf qaf tu luar ke dalam? Pangkal lidah luar ke dalam? Yang keempat, apa itu al-jawf? Apa maksud al-jawf? Yang kelima, gigi kapak ditekan pada bibir lembut di bawah. Huruf apakah yang keluar? Huruf apakah yang terhasil tu lah? Apabila gigi kapak itu tekan pada bibir lembut yang bawah, menghasilkan huruf apa? Okey, yang keenam, huruf ya ada berapa makhraj? Huruf ya ada berapa makhraj? Yang ketujuh, huruf yang berada di bucu lidah tu huruf apa? Kita tahu bentuk lidah, yang bahagian corner bucu tu huruf apa yang keluar? Okey. Yang ke-9, simbol apakah yang mewakili nun mati yang tersembunyi? Simbol apakah yang mewakili nun mati yang tersembunyi? Maksudnya kalau kita nampak tanda tu maksudnya itu sebenarnya ada nun kat situ. Tapi tak nampak lah. Okey, yang ke-10 last sekali. Tanda sukun, tanda mati adalah berasal daripada huruf sod. Betul ke salah? Okey, dah semua dah. Okey, sekarang semua pegang pen merah. Kita akan cek jawapan. So mark kat situ, nanti dapatlah kira kalau ada 5 betul, tulislah 5/10. Macam kita sekolah dulu, kalau 10/10 tulis 10/10, letaklah bintang sendiri suka hati kan. Macam tu. Lepas tu nanti dah habis settle, ambil gambar, masuk dekat e-homework. Saya nak tengok berapa orang yang dapat markah macam mana. Sebab dari situ saya dah tahu sebenarnya anda faham ke tak faham. Okay, yang nombor 1 jawapan dia, kau tak payah jawab kat sini, tak perlu jawab, kau mark aja. Guna pen merah, mark dekat buku sendiri. Huruf, alamak.
huruf shin. Sekejap sebenarnya tulisan kalau tulis kat skrin memang tak elok lah. Sebab benda ni tegak-negak kan. Okey. Okey, huruf dia yang nombor 1 jawapan dia huruf shin, huruf ya, huruf jim. Nombor 1 jawapan dia mesti shin, ya dengan jim. Kalau betul ada tiga ni, right betul. Yang kedua, yang supply dengung huruf mim, huruf nun. Mim dan nun jawapan untuk nombor 2. Dia yang supply dengung. Yang ketiga, pangkal lidah dalam. Okay, dalam dalam. Tulisan tu, ngok-ngek tu abaikanlah. Yang penting jawapan tu di dalam. Yang keempat, al-jauf. Maksudnya rongga kerongkong. Macam itulah tu, rongga kerongkong. Okay, rongga kerongkong. Nombor 4 tu rongga kerongkong. Yang kelima, jawapan dia huruf fa. Huruf fa yang keluar pada di kapak tengah bibir huruf fa. Yang keenam, ada 2 makhraj. Ya tu ada 2 makhraj. Satu lisan, lisan. Satu al-jauf. Okey, ada 2. Yang ketujuh, jawapan dia huruf yang berada di corner tu huruf lam, huruf ra. Okey, yang ke-8, jawapan dia di antara sin dengan shin mana paling banyak? Huruf sin. Yang ada titik tu sikit. Yang tak ada tu banyaklah. So sini sin paling banyak. Simbol apa? Simbol dia lah tanwin. Tanwin. Kalau perempuan ada tu dia macam buat tanwin tu, betul dah juga. Maksudnya jawapan dia tanwin lah. Okey, tanwin. Tanwin. Tapi jawapan dia tanwin. Dan last sekali jawapan dia, betul ke tanda sukun tu datang daripada tanda mati tu, sukun tu datang daripada huruf sod? Yang kita buang ikut salah. Dia bukan daripada huruf sod. Dia daripada huruf kha. Yang kita buang titik, buang ekor, tinggal kepala tu, itu namanya dia datang daripada huruf kha, bukan huruf sod. So jawapan dia adalah salah kat sini. Okey, sekarang puan kira puan dapat berapa markah, tulis kat area ni. Tepatnya lah. Kalau dapat 8, boleh 8. Macam tu. Kalau dapat semua betul, alhamdulillah lah. Betul. Contoh, kalau kita lah ini betul. Betul, betul. Semua betul. Ustazah. 10. Ya. Kalau macam nombor 2 tu ada satu huruf betul, satu huruf salah. Salah lah. Tu letaklah setengah-setengah markah. Jadilah setengah markah. Jadi contohnya dah dapat 9,5 lah kononnya. 9,5 markah jadilah. Sekurang-kurangnya dia tahu satu tu betul. So satu lagi tu kena bagilah pula nanti. So sekarang ni kita dapat jawapan. Ambil lepas habis sesi ni ambil gambar terus masuk dalam e-homework. Saya nak tengok perempuan dapat apa markah. Okay, so inilah jawapan dia. Ustazah, maaf Ustazah. Kalau nombor 4 saya jawab laluan udara tanpa sekatan. Direct saja, nama dia rongga kerongkong. Kita tak tahu apa maksud al-jauf, rongga kerongkong. Macam kita laluan udara tanpa sekat tu adalah penerangan kan. Tapi tak apalah sebab perempuan nak mula faham, betulkan je lah. Bagilah markah betul. Assalamualaikum Ustazah. Ya. Maaf saya tak dapat isi sebab saya makcik saya meninggal tapi saya mendengar. Tapi saya tak bawa pen jadi saya tak maaf. Tak apa, it's okay. Okey. Terima kasih saja. Sama. Okey, so sekarang ni dah settle perempuan dah tahu dapat berapa markah. So nanti habis sesi ni ambil gambar terus post dekat e-homework. So maknanya sekarang saya tengok kehadiran ada 227. Mungkin yang hantar tu mesti 226. Yang mesti ada. Lepas ni nak tengok. Kecuali yang mana yang tadi ada puan tadi tu sebab dia ada tempat lain dia tak ada kertas tu tolak sebelah tempat ni pun dah maklum, kita dah tahu. So ini tugasan yang sekarang. Yang satu lagi tugasan melafaz tu tu perempuan kena dia dengan mentor. Ikut syarat apa kita dah bagi dan kita akan masukkan dalam kita punya grup bengkel tu apa benda supaya pun boleh recap balik dan nota ni pun kita akan bagi. Supaya nanti next week kita akan recap balik dan kita akan sambung seterusnya lah. Okay. Mana perempuan rasa tak faham apa semua, perempuan boleh tanya dengan mentor. Mentor ada ramai, boleh tanya dengan dia orang. Okay. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa, memang saya akan hold kat sini dah. Kita akan tangguh kelas kat sini. Dah sekarang pun time memang 9.32. Kita dah ambil masa sikit sebab nak buat congak tajwid. Dan ketahuilah bahawa congak tajwid adalah aktiviti yang akan berlaku pada bila-bila masa. Maksudnya perempuan kena standby bila-bila masa saja saya akan buat congak tajwid ni.
Okey, jadi tujuan dia untuk perempuan cepat recap, cepat ingat. Kalau dia melangut tengok saja tak ada buat apa-apa. So kita baca dia pun akan cepat dapat. So nanti bila ujian akhir tahun, perempuan tak perlu banyak ulang kaji sangat dah. Dah boleh tahu dah benda ni, dah mahir lah benda ni. Okey. So untuk tu saya sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal aus. Inna insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin amin rabbal alamin. Okey, saya akan tunggu perempuan punya congak tajwid. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustazah.